Latihan kemahiran teknikal dan vokasional terus disedia Kiat Mara kepada golongan belia di Perlis. Usaha itu bagi membolehkan kumpulan sasar memenuhi keperluan industri serta kegiatan ekonomi. Laporan penuh terus sahaja bersama Wan Muhammad Ryan. Silakan Ryan. Baik, terima kasih. Lebih 8,000 pelatih berjaya mengikuti dan menamatkan latihan kemahiran di 3 pusat Kiat Mara di negeri ini sejak 1987 sehingga kini. Bagi kemasukan Julai ini, Kiat Mara menawarkan 110 tempat untuk belia mengikuti 12 kursus yang disediakan. Pengurus Kiat Mara Padang Besar dan Arau, Rostina Hussein memaklumkan tempoh latihan antara 3 bulan sehingga setahun. Bila kita dah keluar daripada Kiat Mara ni, sudah tentulah kita telah ada ilmu kemahiran, sama ada kita nak sambung belajar, kita nak jadi pekerja mahir, dan peluang yang paling luas adalah keusahawanan. Sebab kita latih ni untuk menjadi keusahawanan, untuk membina duit daripada kemahiran yang mereka miliki itu. Maksudnya mereka menjual kemahiran yang mereka ada yang telah dituntut daripada Kiat Mara lah. Secara keseluruhan, hampir 90% pelatih Kiat Mara mendapat pekerjaan selepas tamat latihan dan ada yang menyambung latihan ke peringkat lebih tinggi. Perusahaan Inap Desa terus menjadi pilihan pengunjung ke negeri ini. Menerusi sambutan positif itu juga, menyaksikan pengusaha Inap Desa lebih berinovasi dengan menawarkan perkhidmatan selari kemahuan pengunjung. Perlis yang terkenal dengan harum manis memberi cetusan idea kepada pengusaha Inap Desa Kebun Harum Manis, Wanpa, Nurul Azli Azami dalam menawarkan perkhidmatan kepada pengunjung. Inap Desa yang terletak di tengah sawah padi, berlatar belakangkan bukit dan banjaran Nakawan, antara tarikan semula jadi yang kini dikomersialkan. Pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan di homestay, termasuk juga berkayak, kita ada paddle boat untuk kanak-kanak, kita ada floating, macam itik floating untuk kanak-kanak bermain di dalam kolam buatan sendirilah. Kolam tu kolam ikan yang besar dan kita boleh buat aktiviti di kolam tersebutlah. Setiap pengunjung juga akan menerima buah tangan berupa buah ikon harum manis. Ekonomi asas tani berasaskan harum manis sedia dibangunkan sebagai pemacu meningkatkan ekonomi usahawan serta komuniti setempat. Ke arah itu, memorandum persefahaman MOU antara Atlantis Innovation Sdn Bhd AISD dengan Jabatan Pertanian Perlis, Fama Perlis, Yayasan Bakti Padang Besar dan Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Jauhar Jannah dimeterai. Pengarah urusan AISD Dr. Atifah Najwani Syahidan yakin 4 MOU berkenaan bakal membangunkan semula industri harum manis Perlis. AISD akan bertindak mencari pasaran selain menyediakan produk inovasi berasaskan harum manis. Penting untuk membangunkan semula industri asas tani iaitu harum manis dan juga khidmat komuniti kepada negeri Perlis. Okey. Tujuannya adalah untuk kita sama-sama membawa industri harum manis ini ke peringkat yang lebih tinggi dan juga membantu ekonomi usahawan tempatan dan juga komuniti setempat. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani MOU berkenaan di Kangar. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Perlis. Kembali semula bersama rakan penyampai Dian Kasapuri untuk laporan lain Berita Wilayah. Terima kasih Wan Muhammad Ryan atas perincian itu. 38 pemberi pinjaman wang tidak berlesen atau ahlong ditahan di Pulau Pinang dan lokasi sekitar utara tanah air. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Khaul Kok Chin mengesahkan penahanan itu menerusi operasi besar-besaran pada 5 Jun hingga semalam. Jadi berkenaan dengan kita operasi pembenterasan kepada loncat alung tu, sejak saya lancarkan operasi sampai semalam, kita menangkap sebanyak 38 orang dan 34 lelaki, 4 perempuan. Jadi umur dia daripada 21 hingga 72. Bercakap dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke IPD Timur Laut, beliau turut mengulas mengenai ahlong yang ditahan itu terlibat dalam kes ugutan jenayah terhadapnya.
Dinyatakan pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut terhadap mereka. Kesemua 38 suspek yang ditahan itu disiasat di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Selepas dipenjara 7 hari akibat mengasari seorang pemandu wanita di Lat Iskandar, individu sama dipenjara 9 hari oleh Mahkamah Magistrate Cameron Highland. Hukuman merujuk 2 pertuduhan menampar pelayan restoran. Tertuduh Muhammad Zaim Faiz Tarmizi, 29 tahun, mengaku bersalah atas 2 pertuduhan yang dibacakan secara berasingan. Magistrat Kasiratul Jannah Usmani Uthman turut menjatuhkan hukuman denda RM1,000 bagi setiap pertuduhan dan penjara 9 hari lagi jika gagal membayar denda. Hukuman penjara 9 hari bagi setiap pertuduhan ke atas tertuduh itu berjalan serentak bermula dari tarikh tangkap iaitu semalam. Penyelia mesin itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas V. Dennis Pillai, 23 tahun, di restoran Glory 78 Steamboat Snack Corner, Bamboo Biryani, Tanah Rata pada 4 Jun lalu. Tertuduh turut didakwa dengan sengaja mengakibatkan kecederaan ke atas warga asing Samir Das pada masa dan tempat sama. Mahkamah Coroner di Ipoh memutuskan keputusan terbuka berhubung inkuest bagi menentukan punca kematian pegawai Kadet Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM J. Sumaisinikam. Coroner Ainul Syahrin Muhammad juga memutuskan punca kematian J. Sumaisinikam yang meninggal dunia semasa menjalani latihan sebagai pegawai kadet DKD Sultan Idris Lumut pada 19 Mei 2018 adalah disebabkan edema pulmonari. Keputusan dibuat di hadapan ahli keluarga mendiang yang hadir dan peguam Zaid Malik dan Mahajud Singh. Di luar mahkamah, peguam memaklumkan akan memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Ipoh setelah perbincangan diadakan dengan ahli keluarga. Pada 19 Mei 2018, Sumaisinikam yang ketika itu berusia 27 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Angkatan Tentera Lumut. Majlis Bandaraya Ipoh MBI bercadang mengambil tindakan undang-undang terhadap sebuah syarikat kontraktor jalan berikutan terdapat jalan rosak sekitar bandaraya itu. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata notis telah diberi dan pihaknya masih menunggu jawapan daripada syarikat berkenaan. Kita dah hantar pada Mangkubumi notis untuk dia repair jalan tu lah. Kalau dia tak dapat juga repair, kita mungkin akan saman dia lah. Lepas tu kita memang kita nak dia, kalau fully clear nanti kita akan cari peruntukan untuk kita turap balik semua tu. Memang dalam perancangan kita. Beliau berkata demikian ketika Majlis Agihan Zakat Pelajaran MBI dengan kerjasama TNB di Dewan Azlan Shah Ipoh. Jelas Rumaizi syarikat berkenaan sedang menjalankan projek menaik taraf pembetungan di beberapa jalan sekitar Bandaraya Ipoh. Projek dijangka siap pertengahan tahun ini. Pelbagai cabaran dan dugaan ditempuh bagi seorang ibu tunggal 4 anak di seberang perai Pulau Pinang tiada istilah putus asa untuk maju dalam hidup. Wartawan Phil Gabriel ada laporannya. Tidak mahu terikat dengan hanya makan gaji, Siti Hajar Soid yang lebih dikenali sebagai Kak Siti mencuba pelbagai kaedah dalam merempuh kehidupan setelah bergelar ibu tunggal. Sebagai seorang ibu tunggal, macam pengalaman kok lah. Dulu meniaga sikit-sikit, tapi sebelum meniaga tu kok menjahit. Menjahit ni macam tak mendapat pendapatan kita tak tetap. Anak pun ramai nak kena sekolah kan. Lepas tu kok paksalah cari bidang lain yang boleh dapat pendapatan hari-hari kan. Kok mula berniaga. Ataupun berniaga dekat tempat orang lah, bukan tempat sendiri. Sebab tak ada keyakinan masa tu. Lepas berniaga apa semua, kau dapat bantuan apa semua kan daripada JKM apa semua. Lepas tu semakin majulah, alhamdulillah lah. Program 2 Years Exit Program Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat telah membawa perubahan ketara dalam hidupnya. Kini beliau memperoleh pendapatan mencecah RM4,000 sebulan dengan hanya menjalankan perniagaan nasi lemak.
Alhamdulillah, lepas menyertai tuyep yang dianjurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang, kok dah boleh maju sikit lah. Perniagaan kok pun semakin berkembang, pendapatan pun semakin meningkat. Kita sebagai orang yang nak berjaya ni, jangan berputus asa. Kita kena buat. Jangan takut. Jangan takut untuk berusaha lebih maju. Untuk program 2 Years Exit Polisi ini, bantuan ini kita berikan kepada penerima-penerima bantuan Jabatan Kebajikan, iaitu bagi penerima-penerima yang masih produktif, iaitu yang berupaya untuk melaksanakan apa-apa pekerjaan atau perniagaan yang sesuai dan yang mereka minati. Bagi klien-klien yang masih lagi produktif ini diminta untuk terus berhubung dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berdekatan untuk kita salurkan modal perniagaan sebanyak 2,700 sekaligus. Lokasi belakang sebuah stesen minyak di kawasan Bandar Tasik Mutiara, Simpang 4, cukup sinonim dengan nasi lemak Kak Siti. Semakin hari, permintaan daripada masyarakat setempat semakin meningkat. Kedai nasi lemak ni saya selalu datang juga beli. Dia ada banyak pilihan lauk dia, menarik, harga pun berpatutan, sedap. So saya suka beli kat sini sebab Kak Siti ni seorang wanita. So wanita-wanita sekarang ni perlu berdikari lah. Wadah perjuangan seorang ibu tunggal, Kak Siti, termakbul. Kini beliau mampu meraih pendapatan sehingga RM5,000 sebulan hanya dengan menjual nasi lemak. Inisiatif baik ini telah digerakkan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam usaha membantu golongan yang memerlukan bantuan. Laporan Phil Gabriel, RTM.